Okey. Ini dari segi macam mana kita nak melalui orang kata lagi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 minggu ni. Okey. Kita ada beberapa topik lagi yang kita tak cover. Okey. Iaitu multimedia software design, authoring tool, lepas tu kita ada elemen dalam development and design dan sebagainya. So ini adalah perancangan untuk minggu hadapan dan minggu seterusnya. Okey, saya ambil maklum yang saya tak akan buat kelas online ni setiap minggu. Maksudnya ada beberapa minggu yang saya tak akan minta kita together bersama macam ni lah. Okey, bagi contohnya, okey, untuk minggu depan, untuk topik multimedia software design, kita tak akan ada online kelas macam ni. Tapi kita akan, saya akan hantar video dan korang akan tengok video tu. Okay. Untuk multimedia authoring tools pun tak ada juga. Saya akan buat video. Tapi kita akan bertemu pada week 9. Sebab pada week 9 ni kita akan ada satu task iaitu planning for multimedia application. Okay. Pada week 8 ni saya akan terangkan tentang assignment. Dan week 9 ni kita akan present. Okay. Week 10 akan ada perjumpaan juga. Okay. Week 11 tak ada. Week 12 tak ada. Week 13 akan ada. Okay. Yang ini saya akan bagi yang orang kata spesifik lah. Ada tak ada tu. Okay. By time lah. Okay. So cukuplah untuk 14 minggu dan lepas 14 minggu ni kita akan ada final exam di mana dia akan ada projek khas tu nanti. Okay. Okay. Bila kita melalui online learning ni, dia ada beberapa orang kata cabaran dia lah. Okay. Cabaran dia macam yang kita tengah hadapi sekarang ni. Macam saya pun tak dapat nak nampak sangat korang punya dari segi pemahaman tu macam mana. Okay. Dan juga saya pun tengok ada yang sekarang ni tengah buat kerja lah, tengah atas jalan lah. Sebab korang macam tak berapa nak fokus, nak prepare untuk kelas kita ni. Okay. So saya untuk online ni pertama kita kena plan lah. Sebab tu saya bagi waktu untuk perjumpaan kita ni awal. At least kita dah memang ready untuk berhadapan dengan kelas ni. Okay. Walaupun lah kita ada benda-benda lain tak nak kita kena ready lah. Dan juga kita kena selektif. Selektif ni maksudnya kita tengok priority kita tu apa. Okay, tujuan kita tu apa. Sama ada sekarang ni kita bukannya senang nak jumpa ni, seminggu sekali je ni. So kita kena selektif lah. At least kenalah ada satu, tengok tanggungjawab kita tu besar dekat mana. Okay. Yang kedua, organize your learning environment. Saya nak cerita lah, waktu saya kena PKP, yang waktu kita mula-mula kena PKP dulu, okay, memang semua orang kena bekerja dekat rumah. Bekerja kat rumah ni, dia sangat-sangat, mula-mula tu seronok tau. Wah, best ni bangun pagi, tak payah nak kena check in ke apa, tak mandi lagi, macam relax je apa kan. Okay, sampai satu tahap bila kita dah kerja dah masuk, maknanya orang bos-bos kita dah bagi task apa semua tu, dah kita kena menghadap laptop. Time tu pula, okay, saya okay lah yang orang kata tak ada anak lagi. Yang ada anak tu time tu lah bergaduh lah apa semua, nak makan lah, so tak boleh nak fokus. So nak tak nak kita kena set up kita punya learning environment tu. Macam siapa yang ada bilik tu okay lah. Buat macam kurang dekat dalam bilik hostel ke apa, maknanya memang keadaan tu ready untuk belajar. Okay. Tapi itulah macam saya kata tadi lah, kerangan mungkin pada orang lain yang tak ada nak capai kat internet apa semua tu, memang kena cari satu kawasan yang macam contohnya macam Gaddafi, rumah makcik. Rumah makcik ku nanti tiba-tiba makcik dia panggil ke apa pula, memang itu cabaran dia lah. Tapi nak tak nak kita kena set up yang mana tempat tu kita selesa. Okay. So, yang ketiga,
Nanti ni. Do the reading and exercise. Okay. Sebaik-baiknya saya dah upload saya punya nota dekat dalam My Guru. So kalau boleh gunakanlah waktu yang ada ni untuk revise, untuk buat pembacaan dulu sebelum saya ada buat recording ke ataupun saya ada buat video. Sebab bila kita baca dulu barulah kita faham apa benda yang nak disampaikan. Dan juga buatlah sedikit sebanyak exercise lah. Exercise ni bukan dalam kata senaman ke apa. Maknanya kalau topik kita berkaitan dengan contohnya learning model. Model apa tu? Instructional model contohnya. At least cari apa itu instructional model. Maknanya yang basic-basic supaya, sebab kalau dalam kelas kita mudah macam kita tak faham kita tanya, ataupun kalau kita tak faham ke apa ke, lecturer tu akan explain benda yang kita tak faham tu. Tapi bila secara online ni kadang-kadang tu tengoklah tak semestinya korang boleh fokus dengan saya je. Bila ada gangguan tu tiba-tiba termiss apa benda yang saya cakap. Jadi banyak benda yang kita akan boleh orang kata kekangan lah ya. Okay, bila ada exercise kita do assessment. Means do assessment ni kalau apa benda pun assignment yang kita lecturer bagi tu jangan terlepas sebab kita dah tak ada benda lain yang boleh indicate kita punya performance. Melainkan assessment yang dilakukan oleh lecturer waktu online ataupun waktu sesi tu berjalan. Rule number 5, ni penting, don't take for granted. Bila saya kata saya akan buat recording, tak apalah, tak payah join kelas lah. Ada berbeza antara tengok recording dengan tengok muka saya yang depan-depan ni. Bila tengok recording kita rasa macam lambat lah nak skip. Okay, tapi kalau ada peluang ataupun bila ada rasa orang kata apa tu peluang lah, okay, untuk join dalam kelas tu jangan miss. Okay, join. Walaupun kita kata tak apalah ada rakaman nanti, tapi jangan mengharapkan rakaman tu sebab kadang-kadang berkat bila berhadapan dengan guru tu dia berbeza dengan bila kita tengok secara kata on screen saja. Kan? Macam saya happy je tengok kat sini ramai yang macam boleh nampak muka, lepas tu saya boleh tengok nampak apa tu ekspresi tu macam mana. Okay, so seronok lah. Macam korang nantilah bila dah berhadapan dengan anak murid tu mesti juga nak tengok sedikit interaction tu berlaku. Kan? Okay, yang keenam, document your achievement. Okay, maksudnya kat sini setiap benda yang kita buat tu kita kena record dan juga kita save sebab bila berlaku secara digital ni kebanyakannya macam dia depends pada teknologi tu macam mana. Boleh katakan kalau kita tak buat orang kata simpan ke apa dia akan hilang ke apa kan. So kita kena document kan. Dan kadang-kadang bila kita banyak belajar secara online ni kita akan lebih dapat benda yang kadang-kadang sebelum ni kita tak pernah nak bayangkan pun. Sebagai contohnya, waktu PKP ni saya tak sangka yang saya rupanya boleh handle satu sesi live apa tu? YouTube dengan orang luar. Macam mana saya gunakan StreamYard, broadcasting. Sebelum ni saya boleh sebut lah tapi saya tak pernah try pun. Okay, macam mana saya boleh buat sesi kata konsultasi secara online dengan cikgu-cikgu tadika. Sebelum ni cikgu-cikgu orang tak pernah pun kenal saya. Maksudnya sebagai lecturer yang boleh beri sumbangan dengan orang luar. Okay, sebab sekarang ni orang-orang luar sebenarnya macam cikgu tuition, macam cikgu-cikgu yang daripada rumah, diorang sangat mengharapkan kita macam mana nak ajar diorang menggunakan tools-tools ni. Jadi saya tak sangka dengan adanya waktu PKP ni memberi peluang kepada saya untuk jumpa-jumpa dengan golongan macam ni dan memberi sumbangan. Kadang-kadang tu seronok, just ajar buat Kahoot je. Pada kita rasa bentar lah dah biasa kot, tapi ada certain golongan yang memerlukan. Sebab tu ramai kalau kita tengok dekat YouTube sekarang mencanak-canak orang dah jadi YouTubers. Sebab masing-masing nak menyumbang kepada komuniti
apa benda yang diorang tahu yang boleh di-sharekan dengan orang. Sebab sekarang ni memang hidup ramai orang hanya berpandukan pada skrin je kan. Okay. Dan yang ketujuh, yang last sekali kena realistik lah. Kita tak boleh nak orang kata terlampau mengharap tinggi sangat. Saya tak boleh nak harapkan yang hari ni 38 orang akan join sesi ni secara smooth je. Mungkin ada yang terkeluar sekejap, termasuk sekejap. So tak apa, kita kena realistik lah. Kita kena faham yang tak semua orang ada capability yang sama. Jadi kita hargai siapa yang ada pada hari ini, siapa yang dapat join hari ini, dan pada yang termiss tu kita cuba bantu. Contohnya kalau ada kawan-kawan yang tak dapat apa benda yang saya cakap hari ni, yang tak faham, bagi tahulah dia. Mungkin dia malu nak tanya kat saya, okay? Mungkin boleh tanya, kita sama-sama bantulah sebab sekarang ni kita kena menang, kita mesti menang. Kita jaga kita. So masing-masing kena fahamlah keadaan masing-masing ya. Okay. Rasanya itu sahajalah untuk sesi perkenalan kelas saya pada hari ini. So kalau tak ada apa-apa lagi sebelum saya kita tutuplah sesi kita punya conference ni. Terima kasih kepada semua. Alhamdulillah semua orang adalah pada hari ini dan dah ambil effort. Untuk minggu depan macam saya kata saya akan bagi video. So selamat Hari Raya semua. Maaf lahir batin. Okay, selamat Raya. Pada mungkin pada minggu saya kata di minggu ke-8 ke minggu ke-9 macam tu kan. Okay, tak apa. Okay, siapa yang nak meneruskan penghantaran barang tu dipersilakan jaga diri dengan happy sangat. Terima kasih doktor. Bye.